Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nadatul Aisyah binti Abdul Aziz dengan nombor matrik A166789. Saya adalah pelajar di bawah seliaan Profesor Dr. Sheila Nathan. Pada hari ini, saya akan membentangkan tajuk projek penyelidikan saya iaitu pencirian strain Bucrhodores pseudomallei daripada pelbagai sumber menggunakan ujian biokimia dan analisis pentaipan jujukan pelbagai lokus. Bucrhodores pseudomallei adalah bakteria gram-negatif yang merupakan patogen kepada penyakit melioidosis. Ia berbentuk rod dengan kehadiran flagelum berpolar sesekali, bersaiz kecil, positif oksidatif dan boleh melakukan pergerakan serta bersifat aerobik. Manusia dan binatang boleh terinfeksi dengan Bucrhodores pseudomallei melalui inokulasi perkutan, penyedutan dan juga penginjasan. Melioidosis adalah penyakit yang tidak mempunyai simptom-simptom yang spesifik. Ia boleh berlaku kepada mana-mana sahaja organ secara akut ataupun secara kronik. Melioidosis boleh menunjukkan pelbagai kesan klinikal, contohnya infeksi secara asimptomatik, ulcer kulit setempat atau bengkak bernanah, radang paru-paru yang merupai tuberkulosis dan kejutan septik bersama dengan bengkak bernanah di pelbagai organ dalaman. Meskipun telah terdapat banyak penyelidikan yang dilakukan untuk pencegahan dan juga penambahbaikan rawatan, kes-kes kematian akibat daripada penyakit melioidosis ini masih lagi tinggi. Jadi, pencairan patogen seperti Bucrhodores pseudomallei adalah penting dalam mengenali, mengesal dan mengatasi penyakit seperti melioidosis ini. Pencairan patogen Bucrhodores pseudomallei boleh dilakukan dengan menggunakan analisis pentaipan jujukan pelbagai lokus dan juga ujian biokimia. Analisis pentaipan jujukan pelbagai lokus akan menggunakan jin penyelenggara sebagai penanda genetik. Jin penyelenggara adalah jin yang mana diperlukan dalam pengekalan fungsi asas sesuatu sel. Antara jin penyelenggara yang digunakan untuk pencairan patogen Bucrhodores pseudomallei adalah ACE, GLTB, GMHD, LAP-A, LIP-A, NARK dan juga NDH. Selain itu, ujian biokimia juga dilakukan untuk melihat tahap kevirulan bakteria tersebut. Berdasarkan maklumat yang disediakan di dalam slide ini, terdapat 3 strain Bucrhodores pseudomallei yang akan digunakan di dalam kajian penyelidikan ini. Strain Bucrhodores pseudomallei yang akan digunakan adalah Ovine 7272, Ostrich 9166 dan NC2O. Ovine 7272 dan Ostrich 9166 adalah bersumber daripada haiwan, manakala strain NC2O adalah bersumber daripada tanah. Kita dapat lihat dalam slide ini, tahap kematian nematoda dan masa kematian adalah berbeza bagi setiap strain. Ini menunjukkan setiap strain mempunyai tahap kevirulan yang berbeza. Bucrhodores pseudomallei adalah bakteria yang mempunyai banyak faktor kevirulan dan kerintangan yang meluas terhadap antibiotik. Antara faktor kevirulan Bucrhodores pseudomallei adalah pengeluaran enzim protease dan juga pembentukan biofilm. Perbezaan masa kematian ini mungkin adalah disebabkan jumlah enzim protease dan produksi biofilm yang dikeluarkan oleh setiap strain adalah berbeza. Selain daripada itu, perbezaan masa kematian ini juga dapat menunjukkan sensitiviti setiap strain terhadap antibiotik adalah berbeza. Seperti yang kita tahu, kerintangan terhadap antibiotik adalah salah satu masalah besar yang sedang dihadapi oleh sektor kesihatan seluruh dunia pada masa sekarang. Jadi, pernyataan masalah saya ialah pencirian strain Ovine 7272, Ostrich 9166 dan NC2O adalah hanya berdasarkan asal pembunuhan C. elegans. Jadi, perincian yang lebih terperinci perlu dilakukan bagi memperihalkan strain-strain Bucrhodores pseudomallei ini. Rasional kajian penyelidikan saya adalah analisis pentaipan jujukan pelbagai lokus akan dilakukan untuk mengenal pasti sama ada perhubungan di antara strain ini adalah berkait. Selain daripada itu, ujian biokimia akan dilakukan seperti pengasaian proteolysis dan pengasaian biofilm
dilakukan untuk melihat jika ada perbezaan dari segi jumlah pengeluaran enzim protease dan pembentukan biofilm ini. Hal ini adalah untuk menunjukkan perbezaan kevirulan yang ditunjukkan berdasarkan min masa kematian nematoda yang telah diperolehi. Selain daripada itu, pengasaian kepekatan perencap minimum akan dilakukan untuk melihat kerintangan bakteria terhadap antibiotik yang berbeza. Objektif kajian saya adalah untuk mengenal pasti perhubungan di antara strain-strain Burkholderia pseudomallei ini menggunakan pentaipan jujukan pelbagai lokus iaitu MLST. Selain daripada itu, untuk mencirikan Burkholderia pseudomallei melalui ujian biokimia iaitu pengasaian proteolisis, pengasaian biofilm dan juga ujian perencatan kepekatan minimum MIC. Pendekatan kajian ini adalah seperti carta aliran yang telah saya sediakan dalam slide ini. Penerangan yang lebih terperinci akan saya terangkan di dalam slide metodologi. Pertama adalah pengkucuran bakteria. Pengkucuran bakteria akan dijalankan di atas agar Ashdown yang mana koloni tunggal akan diambil kemudiannya dan dikuturkan dalam kaldu infusi otak jantung BHI. Kaldu BHI ini akan diselaraskan ketumpatan optik kepada 1 bagi memastikan jumlah bakteria adalah sama. Kedua adalah analisis pentaipan jujukan pelbagai lokus. Pengekstrakan DNA akan dilakukan terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan proses amplifikasi jin penyelenggara menggunakan teknik PCR, kemudian produk PCR yang terhasil akan ditulingkan dan disemak kualitinya. Produk PCR ini kemudian akan dihantar untuk jujukan sanger. Jujukan yang terhasil kemudiannya akan dirujuk di laman sesawang MLST bagi Burkholderia pseudomallei. Laman sesawang MLST akan mengembalikan hasil dalam bentuk type jujukan. Type jujukan ini kita akan lihat jika ada perhubungan di antara strain-strain yang kita kaji. Ketiga adalah pengasaian biofilm. Daripada pengasaian biofilm ini, kita akan dapat tahu berapa banyak pengeluaran biofilm yang telah dikeluarkan oleh bakteria tersebut. Jadi, kita dapat melihat pengeluaran biofilm yang dikeluarkan dengan mengukur penyerapan biofilm yang telah diwarnakan dengan larutan kristal violet menggunakan perisian Magellan. Jika nilai pengukuran adalah lebih tinggi, ini bermaksud pembentukan biofilm adalah lebih tinggi. Keempat adalah pengasaian proteolisis. Pengasaian proteolisis ini akan menunjukkan hasil dari segi luas pembentukan kawasan halo. Luas pembentukan kawasan halo ini akan menunjukkan pengeluaran enzim protease. Lebih luas kawasan halo yang dibentuk, ini bermaksud lebih banyak enzim protease yang telah dikeluarkan. Luas pembentukan kawasan halo ini kemudian diukur menggunakan formula Ellipse. Kaedah terakhir adalah kaedah pengasaian kepekatan perencap minimum iaitu MIC. Jadi, terdapat 4 jenis antibiotik berbeza kepekatan akan digunakan di dalam pengasaian ini iaitu ceftazidime, trimethoprim, chloramphenicol dan serta tetracycline. Pencerapan boleh dilakukan dengan melihat kekeruhan pada plate microtiter. Telaga di plate microtiter yang terlihat keruh bermaksud bakteria masih hidup, manakala telaga yang terlihat cerah menunjukkan bakteria telah dimatikan oleh antibiotik tersebut. Jadi, melalui kajian ini, kita akan dapat tahu sama ada terdapat perbezaan atau persamaan dari segi jujukan dan pencirian antara strain menggunakan analisis MLST ini. Maklumat tersebut dapat mengesahkan sama ada perbezaan kevirulan antara strain disebabkan masing-masing adalah strain type yang berbeza. Ujian biokimia yang dilakukan adalah untuk mengesahkan kevirulan Burkholderia pseudomallei berdasarkan maklumat min masa kematian C. elegans yang telah terinfeksi. Catatan saya menunjukkan analisis MLST serta ujian biokimia akan dilakukan pada bulan September sehingga Oktober, manakala analisis data akan berlangsung pada bulan November sehingga Disember. Penulisan tesis bermula pada bulan April dan diakhiri pada bulan Disember ini. Sekian, terima kasih.